أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan malam ni kita berada pada siri yang ke-52, iaitu siri yang terakhir untuk tahun 2021. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung perbincangan semalam tentang ulasan perbandingan teks, di mana kita telah membacakan 3 buah teks tentang sejarah Kelantan, iaitu yang pertama keturunan raja-raja Kelantan dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Muhammad ataupun Ustaz Nakula pada 1981. Yang kedua, sebuah kumpulan rencana yang ditulis oleh As'ad Syukri Haji Muda yang disiarkan dalam majalah Kencana pada tahun 30 dan tahun 31 yang bertajuk Riwayat Kelantan. Itu ada kompilasi 15 buah rencana. Kemudian yang ketiga ialah catatan ataupun sebuah manuskrip yang telah ditulis oleh Osman Yusof, setiausaha kepada Raja Muda Kelantan, iaitu Raja Long Zainal ataupun dikenal Raja Muda Long Zainal Abidin, yang juga ditulis pada 1930 bertajuk Ringkasan Tarikh Kelantan. 3 buah buku ataupun dokumen ini telah pun kita baca sepanjang tahun 2021, dan saya mengambil beberapa slot di hujung tahun ini untuk membuat ulasan berkenaan dengan teks tersebut. Dan malam tadi kita telah memulakan slot yang pertama untuk memperbandingkan teks-teks ini, di mana kita telah bahaskan semalam berkenaan dengan sejarah Kelantan daripada awal sampai ke zaman Jembal dan juga kisah-kisah berkait dengan Puteri Sadong. Adapun perbincangan kita pada malam ini, kita akan melihat sedikit lagi, dan saya berharap pada malam ini dengan ruang masa yang ada ini kita dapat menghabiskan. Tapi kalau kita tak dapat menghabiskan, insya-Allah kita akan sambung lagi ulasan perbandingan teks ini pada minggu hadapan. Dan insya-Allah untuk sesi ataupun pembacaan seterusnya kita akan teruskan pada minggu yang kedua tahun hadapan. Saya menjangkakan, walaupun berharap dapat habiskan pada malam ni, tetapi berdasarkan fokus kedua-dua teks utama, iaitu Riwayat Kelantan dan juga Ringkasan Tarikh Kelantan, kepada dinasti Long Yunus. Adapun Ustaz Nakula, walaupun memberikan gambar secara umum, tetapi beliau juga tidak mengabaikan dinasti Long Yunus sebagai dinasti Kelantan moden. Maka daripada keadaan itu, saya menjangkakan kita tidak dapat untuk menghabiskan semua pada malam ini. Itu jangkaan saya lah. InsyaAllah kalau sempat kita akan habiskan. Baik, kita akan lihat pada malam ini beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan peralihan politik Kelantan. Keadaan politik Kelantan ni sebagai satu pengenalan kepada kita, sebenarnya selepas daripada zaman dinasti lama yang berakhir dengan pemerintahan Cik Siti Wang Kembang dan juga Puteri Sadong bersama Sultan Abdullah. Kemudian di sebelah utara Kelantan ada dinasti yang besar juga, iaitu Kesultanan Jembal.
Itu dinasti kita anggap sebagai dinasti yang lama. Kemudian bila berakhir zaman tanah serendas kebun bunga dan juga Jembal, maka berlakulah keadaan yang tidak stabil dalam politik Kelantan dan tempoh sekitar 100 tahun, di mana muncul watak-watak baru dalam politik Kelantan yang saling bersaing, berebut kuasa dan berlakunya perang saudara dalam menentukan siapakah yang akan mengambil alih kekuasaan di Kelantan. Maka dalam tempoh inilah kita akan mulakan perbincangan kita pada malam ini. Jadi untuk permulaan ini kita akan melihat satu period sekitar 100 tahun ataupun sekurang-kurangnya 80 tahun. Satu tempoh kita anggap sebagai zaman peralihan politik di Kelantan. Dalam hal ini sebenarnya Ustaz Nakula telah menyebutkan di dalam bukunya, menyatakan bahawa sebenarnya ketika Kelantan berada di bawah kekuasaan Patani, di mana raja-raja Patani itu kebanyakannya raja-raja Kelantan. Pada satu masa ada seorang raja Patani yang bernama Sultan Haji Yunus. Sultan Haji Yunus ini ialah adinda kepada Long Sulaiman yang menjadi raja di Kelantan menggantikan ayahandanya Long Bahar yang memerintah di Bekalan Datu. Ini mengambil alih kerajaan Jembal sesudah kemangkatan Sultan Umar. Bila Sultan Umar mangkat, dia digantikan oleh menantunya Long Bahar. Adapun Long Sulaiman itu adalah anak anda kepada Long Bahar. Itulah menurut pendapat ataupun kenyataan yang dibuat oleh Ustaz Nakula. Kemudian salah seorang daripada anak anda kepada Long Bahar ini, iaitu adinda Long Sulaiman berlainan ibu, bernama Sultan Haji Yunus, yang dilantik menjadi Sultan Patani. Pada tahun 1749, Sultan Haji Yunus ini dibunuh. Salah satu jenayah politik lah, kita kata pembunuhan politik. Kemudian kemangkatan Sultan Haji Yunus telah menyebabkan Datuk Pujut yang bernama Long Nuh telah menjadi Sultan Patani yang baru, berpusat di Pujut. Berpusat di Pujut. Jadi kematian Sultan Haji Yunus ini telah menyebabkan Long Sulaiman yang menjadi Raja Kelantan yang berpusat di Kota Kemalabu, di Kota Bekalan Datu, telah meminta Raja Patani itu menyiasat siapakah pembunuh adindanya. Maka daripada situlah menurut Ustaz Nakula menyebabkan Raja Long Nuh ini merasa takut, kerana disebut bahawa beliaulah sebenarnya yang berada di belakang tabir yang merancang pembunuhan itu. Maka di situ timbul kebimbangan kepada Long Nuh akan tindak balas daripada Long Sulaiman yang mungkin akan menjatuhkan kerajaannya. Maka satu cara yang dibuat oleh Long Nuh ialah menjemput Long Sulaiman pergi ke Patani. Kemudian Long Nuh melepaskan kekuasaannya ke atas Kelantan Barat, iaitu kerajaan yang berpusat di Kota Kemalabu, dan menyerahkan Kota Kemalabu kepada Long Sulaiman sebagai satu pendekatan politik untuk meredakan kemarahan Long Sulaiman dan sekaligus memerdekakan Kelantan daripada kekuasaan Patani. Maka sejak itu, daripada tahun 1750, menurut Ustaz Nakula, Kelantan telah merdeka daripada pengaruh Patani, dan kedua-dua wilayah Kelantan, iaitu di sebelah barat dan sebelah timur Sungai Kelantan. Sebelah timur tu Jembal yang dikuasai oleh Long Sulaiman. Di sebelah barat itu Kota Kemalabu yang dikuasai oleh anak-anak Tuan Sulong, telah digabungkan, dan yang berkuasa ialah Long Sulaiman. Adapun raja lama, iaitu Gubernur ataupun Datu Patani yang merintah Kota Kemalabu, Long Muhammad, itu dilucutkan jawatannya. Jadi daripada situ menyebabkan Long Sulaiman tidak lagi memarahi Patani, dan Long Sulaiman dapat menguasai seluruh Kelantan, sehingga Long Sulaiman tu bertindak mengalihkan kota pentadbirannya daripada Bekalan Datu ke Kota Kemalabu.
Itu satu babak. Kemudian menurut Ustaz Nakula lagi, selepas peristiwa ini, Raja Legeh yang merupakan ipar kepada Raja Kota Kembang Labu yang lama, iaitu Long Muhammad, telah bertindak memberikan perlindungan politik kepada Long Muhammad. Jadi Long Muhammad tu lari daripada kota Kembang Labu pergi ke Kota Legeh di Pasir Mas. Bukan Pasir Mas Kelantan. Kota Pasir Mas tu terletak di Naratiwak sekarang, ataupun sekarang disebut Tanjung Mas. Tanjung Mas ataupun Siam Surah. Tanjung Mat, kan? Tanjung Mat. Jadi di Kota Legeh itu di Tanjung Mas sekarang, ataupun disebut Kota Pasir Mas. Jadi dia pun berlindung di sana. Kemudian oleh kerana Long Sulaiman yang memerintah ini sebenarnya baginda ialah mertua kepada Long Draman, Raja Legeh, dan sepupu kepada Long Muhammad, Raja Kota Kembang Labu. Jadi Long Muhammad tu mencari jalan untuk membalas, merampas mula kuasa, dan akhirnya pada tahun 1756 Long Muhammad telah berhasil membunuh Long Sulaiman. Dalam sebutan Ustaz Nakula menyatakan bahawa yang membunuh Long Sulaiman itulah Long Muhammad. Long Muhammad yang membunuhnya. Lalu Long Muhammad pun dirajakan di Kelantan, menguasai seluruh negeri Kelantan, dengan Long Muhammad itu menjadi gubernur ataupun naungan kepada Legeh. Jadi tak merdeka balik. Tadi mereka jadi terjajah pula di bawah Legeh. Terlepas daripada Tani, dijajah pula oleh Legeh. Tapi tak lama, sekitar setahun sahaja menurut Ustaz Nakula. Selepas itu berlaku satu krisis baru, iaitu disebabkan oleh pembunuhan Engku Pasir Mas, itu adinda kepada Raja Legeh, oleh Long Muhammad suaminya, kerana isu kain cindai. Dibunuh. Tak dinyatakan secara detail, tapi kisahnya berkenaan kain cindai. Lalu dibunuh isterinya. Pembunuhan itu telah menyebabkan Raja Legeh marah, lalu menyerang Kota Kembang Labu dan membunuh Long Muhammad. Kemudian daripada serangan itu, maka Long Draman, Raja Legeh, melantik raja baru. Tak dinyatakan namanya, tetapi menyatakan bahawa sejak itu Kelantan benar-benar berada di bawah kekuasaan Legeh. Itu satu zaman peralihan yang disebut oleh Ustaz Nakula dalam catatannya. Kemudian daripada catatan Ustaz Nakula itu, kita boleh lihat perbandingan dengan apa yang digambarkan ataupun dicatatkan oleh Hasan Syukri di dalam riwayat Kelantan. Kita bila meneliti kisah dan disebut oleh Hasan Syukri, dia agak menarik kerana kisahnya dibincangkan dengan lebih detail, kan? Menurut Hasan Syukri, kata beliau, pada satu masa dahulu ada dua kisah yang berasingan. Kisah yang pertama ialah seorang raja petani yang bernama Baginda Datuk Pasir. Kata dia, raja itu bernama Baginda Datuk Pasir, menjadi raja petani. Dan satu tempoh yang tidak diketahui bila, tapi kita boleh andaikan kisah ini ialah selari dari segi timeline-nya dengan apa yang digambarkan oleh Ustaz Nakula. Peristiwa tu Ustaz Nakula kata bermula 1749 sampai 1757 tadi, kan. Itu tempoh konflik yang menimbulkan peralihan-peralihan itu. Jadi kata dia, satu masa dulu ada seorang raja bernama Baginda Datuk Pasir, dia raja petani. Baginda Datuk Pasir ni ada seorang putera, nama dia Long Sulung. Long Sulung. Jadi tradisi orang-orang zaman dulu, bila dia ada putera ataupun anak-anak, dia akan kita panggil tukang hujum lah, yang akan tilik nasib. Jadi ketika ahli nujum tu datang untuk tilik nasib ataupun tuk bomo, dalam bahasa kita panggil tuk bomo, kan, mari tilik nasib dia. Bila tilik nasib, sebenarnya tukang hujum ni mendapati bahawa putera kepada Datuk Pasir ni bernama Long Sulung ni adalah seorang yang bertuah. Tetapi sebelum bomo tu pergi tilik nasib ni, pembesar-pembesar ataupun orang istana yang dengki dan nak bertakhta tu telah merasuah
Bomo tu. Jadi Bomo tu pun beri maklumat sebaliknya, mengatakan bahawa Long Sulu ni seorang budak yang celaka yang akan mendatangkan masalah everything lah. Jadi Datuk Pasir pun sudah marah. Jadi marah. Lalu dihalaunya puteranya itu daripada negeri petani. Lalu dibawalah Long Sulu ni oleh kita kata inang-inang lah. Bukan inang tu perempuan kan. Jadi semua hubalang-hubalang dia lah kan. Dibawa lebih kurang 300 orang. Bawa dia pergi, sedangkan Long Sulu tu masih kecil. Dibawa sehinggalah mereka tiba di satu tempat yang banyak buah-buah labu. Lalu dibina kota situ, dipanggil Kota Kubang Labu. Jadi Kota Kubang Labu tu sebenarnya di Pasir Pekan sekarang ni. Di tepi Sungai Kelantan, di Pasir Pekan. Maka disitulah akhirnya dibangunkan Kota Kubang Labu sekitar tahun 1780. Itu kemudian lagi pada apa yang disebut oleh Ustaz Nakula. Disebut tahunnya 1780. Jadi selepas Long Sulu sudah dewasa, 1780 tu dibentukkan kerajaan. Dia duduk situ kecil, kemudian dia dewasa mungkin dalam 30 gitu. Lalu pengikut-pengikutnya hulu balang itu pun menabalkan dia menjadi raja di Kota Kubang Labu. Dan selepas itu dia pun berkahwin dengan anak Raja Legeh bernama Engku Pasir Mas. Di sini kita nampak sudah ada perbezaan. Kerana dalam riwayat Ustaz Nakula mengatakan yang berkahwin dengan Engku Pasir Mas itu adalah Long Muhammad, adinda Raja Legeh. Tapi di sini As'ad mengatakan bahawa Long Sulong itulah yang berkahwin dengan anak Raja Legeh, bernama Engku Pasir Mas. Daripada peristiwa tersebut, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang disebut oleh As'ad ialah di satu masa yang hampir bersamaan itu juga, kata dia, sebuah negara bernama Kembayat. Kembayat. Selalu kalau kita sebut Kembayat ni dalam sejarah Melayu, selalunya kita merujuk kepada negeri Champa ataupun Kemboja yang terletak di Indochina. Jadi kata dia, tapi dalam riwayat ini As'ad mengatakan bahawa Kembayat ni sebuah negara yang terletak di negeri China. Bukan di Indochina tapi negeri China. Dan dia menyebutkan mungkin Kembayat itulah Mongol, negara Mongol. Jadi kata dia, satu hari seorang putera daripada negeri Kembayat ni datang ke petani. Sebab dia datang tu tak dinyatakan kan? Datang ke petani. Kemudian di petani tu, oleh kerana putera ni macam bagus kan, bagus, dan dia dipelihara oleh Perdana Menteri negeri petani ketika itu. Sehingga akhirnya bila dia sudah dia dah dewasa dah, tapi selepas berapa lama dia tengok dia puas hati, akhirnya Datuk Perdana Menteri ni menawarkan kepada si putera daripada Kembayat ini supaya dijadikan menantu dia. Dia pun berkahwin lah dengan anak Datuk Perdana Menteri. Kemudian raja yang merintah petani ketika itu menurut As'ad Syukri bernama Raja Mas Cayam. Jadi Raja Mas Cayam ni pun mengambil putera Kembayat tadi dijadikan anak angkat dia. Jadi anak angkat. Dia menantu kepada menteri, anak angkat Raja Mas Cayam. Beberapa lama sehingga akhirnya apabila Raja Mas Cayam ni meninggal tanpa pewaris, maka anak Raja Kembayat inilah dijadikan Raja Petani. Dia Raja Petani. Dan ketika itu dia bergelar Datuk Wan, dipanggil Datuk Wan. Datuk Wan, yang pertama Datuk Wan lah. Kemudian selepas berapa lama Datuk Wan ni pun menjadi raja, dan dikenali dia itu dengan gelaran Datuk Pengkalan Tua. Nama dia Datuk Wan, gelaran dia Datuk Pengkalan Tua. Mungkin sebelum tu dia terlebih dahulu menjadi Datu di Pengkalan Tua. Datuk Pengkalan. Dia ada dua tempat tu, nama dia Pengkalan. Datu tu ialah gelaran dia sebagai gubernur, dipanggil Datu. Tua tu kan dia sudah tua. Dulu ada Datuk Pengkalan, kemudian dia ada Datuk Pengkalan Tua. Bukan tempat tertentu, tapi Datuk tu sudah tua, Datuk Pengkalan Tua. Jadi Datuk Pengkalan Tua ni menurut As'ad ada 3 orang putera. Yang pertama bernama Datuk Pasir.
Sini kita mungkin macam ada kekeliruan ataupun mungkin orang yang berbeza sama. Tadi disebut baginda Datuk Pasir, Raja Petani. Yang sekarang ni Datuk Pasir. Datuk Pasir. Kemudian yang kedua Tuan Besar, yang ketiga Long Ning. Ada 3 putera dia kata. Kemudian Datuk Pasir tu selepas kemangkatan ayah dia, Datuk Paling Tua, Datuk Pasir itulah dia jadikan Raja Petani. Kemudian Tuan Besar, adinda dia ni datang kepada Datuk Pasir ni, beritahu kita dah lama duduk kat Petani, tak berjalan, tak pergi mana-mana. Ada baiknya kalau kita pergi mengembara. Lalu Datuk Pasir ni pun memberi izin kepada adindanya, Tuan Besar. Jadi Tuan Besar ni pun pergi. Bila dia pergi, masuk hutan, hilang dalam hutan tu dan tamat dah riwayat dia. Adapun adindanya yang bernama Long Ning, ketika peristiwa kehilangan kekanda dia ni, dia mendapat seorang putera yang bernama Long Yunus. Long Ning ni ada anak nama dia Long Yunus. Kemudian bila mendapat perkhabaran bahawa kekanda dia dah hilang, dia pun sedih. Long Ning sedih sehingga kesedihan tu membawa kematian dia. Lalu Datuk Pasir telah mengambil anak anda saudaranya ini, Long Yunus ini, dipelihara. Ketika dia baru pelihara, masih kecil lagi ni, tiba-tiba datang pula Tok Bomo lain pula. Dan Tok Bomo ni pun memberikan nujuman mengatakan Long Yunus pun anak celaka juga. Begitulah lebih kurangnya. Lalu Datuk Pasir pun merasa kecewa, lalu dihalaunya Long Yunus. Long Yunus pun pergilah membawa diri, dan akhirnya Long Yunus itu pergi ke Kelantan dan sampai di Kota Kembang Labu. Lalu di Kota Kembang Labu tu Long Yunus diambil sebagai kita kata sebagai adik angkat lah kepada Long Sulong, raja yang tadi anak anda kepada baginda Datuk Pasir. Datang dijadikan ni, akhirnya Long Yunus tu diberikan jawatan sebagai bendahari kepada bendahari kepada Long Sulong. Itu satu. Kemudian kata dia lagi, selepas Long Yunus tu tinggal di istana Long Sulong di Kota Kembang Labu, ketika itu berlakulah satu peristiwa, iaitu kedatangan Long Gaffar. Long Gaffar ni anak raja Reman, datang ke Kota Kembang Labu. Tiba-tiba isteri kepada Long Sulong, iaitu Engku Pasir Mas, melihat kain cindai yang dibawa oleh Long Sulong, ataupun dalam riwayat Sanskrit ini menyebut kain cukin, menyebutnya kekuatan kain cukin. Kain cindai itu dibawa. Kemudian bila Engku Pasir Mas ni tengok berkenan, dia minta sebenarnya bukan ambil, dia pinjam untuk ditenun kain baru. Tiba-tiba suaminya Long Sulong ni tengok kain Long Sulaiman tu ada di kamar isteri dia. Lalu timbullah rasa cemburu, terus dibunuh Engku Pasir Mas. Jadi pembunuhan itu telah menimbulkan kemarahan Raja Legeh. Lalu Raja Legeh bertindak balas dengan menyerang Kota Kembang Labu dan membunuh Long Sulong. Jadi dibunuh Long Sulong. Bila dibunuh Long Sulong ini, sebenarnya yang membunuh Long Sulong dalam peristiwa ni bukan Raja Legeh, tetapi Long Gaffar. Kenapa? Kerana Long Gaffar ketika dia balik ke Legeh, dalam setengah riwayat mengatakan Long Gaffar ni sepupu kepada Engku Pasir Mas. Balik ke Legeh, dia menyertai tentera Legeh yang menyerang Kota Kembang Labu, dan akhirnya Long Gaffar tu membunuh Long Sulong. Lalu putera Long Sulong diangkat menjadi raja negeri Kota Kembang Labu itu. Maka di situlah berakhirnya peristiwa peralihan kuasa itu yang dicatatkan oleh Hasan Syukri. Kemudian sebagai perbandingan juga kita boleh lihat di dalam catatan yang dibuat oleh Osman Yusof di dalam Ringkasan Tarikh Kelantan,
Menurut Ringkasan Tarian Kelantan, ini kisah ni mempunyai persamaan tapi ada beza sikit. Kata dia, satu masa dahulu ada sebuah negeri nama dia Kembayat. Sini sama, Kembayat juga disebut. Tetapi Kembayat itu tak dinyatakan sebab bukan di China tetapi di satu tempat yang lain. Cuma kata dia Kembayat ni telah kalah perang kerana diserang oleh China. Dalam banyak catatan lain mengatakan yang menyerang negeri campak itu ialah Vietnam, ataupun orang Melayu panggil Cina lah, Cina Vietnam, Viet kan. Jadi kata orang Cina serang negeri Kembayat, jadi hancurlah negeri Kembayat itu. Lalu seorang putera Kembayat bersama kekanda dia, seorang perempuan, pun lari dengan belayar di tengah laut, dan akhirnya putera tersebut yang dikatakan bernama Long Sulaiman. Sini beza sikit. Long Sulaiman tadi disebut Datuk Wan kan. Ni Long Sulaiman, dia pun belayar daripada Kembayat, akhirnya tiba di Bekalan Datu. Mana dia datang ke Kelantan dulu. Sampai di Bekalan Datu, Long Sulaiman pun baru pergi ke Petani. Bila sampai di Petani dengan kakak dia, di situlah Long Sulaiman telah bertemu dengan seorang menteri. Kemudian dijadikan menantu oleh menteri tersebut. Menteri tersebut dia dapat jadi menantu menteri lah. Kemudian kakak dia mati dalam kapal, dalam perahu dia. Kemudian disebutkan bahawa selepas dia berkahwin dan isteri dia mengandung, tiba-tiba menurut Osman Yusof, tiba-tiba Long Sulaiman tu hilang. Dengan tak dinyatakan dia pergi ke mana, hilang ke mana, tapi gaiblah dia, kata dia. Gaiblah dia. Jadi ketika dia gaib tu, maka sedihlah isteri dia yang sedang mengandung, sehingga akhirnya isteri dia tu melahirkan seorang anak. Anak itu diberi nama Long Yunus. Long Yunus. Kemudian Raja Petani ketika itu yang disebut di sini Raja Nang Cayang. Sini ada beza sikit. Menurut Sa'ad Sukri, rajanya bernama Raja Mas Cayang. Di sini disebut Raja Nang Cayang. Sebenarnya di Petani tu ada dua nama tu ada. Raja Mas sebenarnya Raja Mas Kelantan, Raja Nang Cayang. Tapi dalam catatan Sa'ad Sukri menyebut raja itu Raja Mas Cayang. Dalam catatan Osman Yusof, Raja Nang Cayang. Jadi Raja Nang Cayang ni pun kesian kepada anak Long Sulaiman itu, lalu diambil dijadikan anak angkat. Selepas berapa lama, berapa tahun duduk di istana, tiba-tiba Raja Nang Cayang ni jatuh sakit. Adalah sakit, keadaan yang tak ni. Lalu dipanggil lah bomoh datang mengubat. Tiba-tiba seorang bomoh tu beritahu, punca tuanku ni sakit ni kerana ada seorang budak yang bawa tulah, macam ada celaka lah. Budak tu lah Long Yunus, menyebabkan Raja Mas Cayang murka dan menghalau Long Yunus daripada istana. Lalu Long Yunus pun keluarlah daripada istana Petani membawa diri, sehingga Long Yunus ini akhirnya sampai di kota Kubang Labu. Maka duduklah di kota Kubang Labu tu bersama dengan Raja Kubang Labu ketika itu yang tak disebut nama. Duduk di istana kota Kubang Labu, dan ketika berada di situ tiba-tiba datang seorang lagi anak raja, iaitu anak Raja Reman. Anak Raja Reman bernama Long Gafar. Menurut Osman Yusof, Long Gafar ni ketika berada di Reman, walaupun dia raja muda, tiba-tiba dihalau oleh ayahanda dia Raja Reman, disebabkan oleh kita kata tabiat dia lah, perangai dia yang disebut sini jahat. Dalam teks itu sebut dia seorang pemuda yang jahat. Jahat tu macam jahat tu wallahu alam lah. Mungkin dia nakal kan. Dia halau oleh ayahandanya, lalu dia pun membawa diri. Ketika membawa diri ada satu cerita menarik. Kata dia Long Gafar ni bawa sebiji telur ayam. Telur ayam. Mungkin ayam baik lah, kita kata ayam baik kan, ayam baik. Jadi bawa telur ayam di tangan dia, bawa jalan. Dia jagalah telur ayam tu, bawa kat tangan. Sehingga akhirnya telur tu meletas. Kerana digenggam dia tu, lama sangat panas tu meletas. Cukup satu hari meletas. Dan bila menetas, keluar seekor anak jantan. Air jantan, dia bawa air jantan tu. Sehingga akhirnya Long Gafar pun
sampai juga di istana Kota Kembang Labu. Lalu kita kata dipelawa lah oleh Long Yunus untuk tinggal di sana bersama dengan dia, dan dia pun berkawan lah dua orang tu di istana Kota Kembang Labu. Kemudian satu ketika Kota Kembang Labu ni diserang oleh musuh dia, Raja Legeh. Dengan tak disebut sebab dia diserang. Kemudian bila berlaku peperangan itu, Long Yunus dan Long Ghaffar yang tinggal di sana telah mengambil satu tindakan lari. Menurut Osman Yusuf, sebenarnya ketika Kota Kembang Labu ni ada kerajaan, kata dia tanah serendah sekebun bunga tempat kerajaan Cik Siwa Kembang dulu telah bertukar menjadi hutan belantara. Yalah, kerana sudah lebih 100 tahun bertukar menjadi hutan belantara. Jadi kata dia, Long Yunus, Long Ghaffar ni lari daripada istana Kota Kembang Labu ketika perang tu berlaku dan membawa diri betul bersembunyi di tanah serendah sekebun bunga. Duduklah situ beberapa ketika, kan. Jadi kata dia, sebenarnya peristiwa pergolakan tu berlaku, dia berpunca begini, kata dia. Pada asalnya bila Long Ghaffar tu sampai di sana, tiba-tiba isteri Raja Kembang Labu telah melihat kain cindai. Cerita kain cindai juga, tapi dalam teks ini menyebut sebagai kain sebar, ataupun sebar kain. Kita bahasa orang Kelantan kain sebar, letak tabawa kain sebar, atau cindai, sebab biasa cindai, ataupun Ustaz Askri sebut kain cukin. Jadi cindai Long Ghaffar tu dipinjam oleh isteri raja untuk ditenun kain yang sama bentuk dia. Jadi bila raja melihat ada kain Long Ghaffar di bilik isteri dia, dia pun cemburu, dia bunuh. Bila bunuh itulah menyebabkan Raja Legeh marah, kerana yang dibunuh itulah adinda kepada Raja Legeh. Lalu berlaku peperangan. Long Ghaffar lari ke tanah sekebun bunga beberapa ketika. Kemudian mereka berdua pun bergerak ke Terengganu. Dua orang, Long Ghaffar dan Long Yunus ni, daripada tanah sekebun bunga pergilah ke Terengganu. Jadi di sini dalam bab yang pertama, dalam perkara yang pertama ni, dalam proses peralihan kuasa ni, kita melihat bahawa ada maklumat-maklumat dan data-data yang mempunyai persamaan jalan cerita, tetapi ada fakta-fakta yang bertentangan. Misalnya kita melihat dalam catatan yang disebut oleh Hasan Asyukri ataupun oleh Osman Yusuf, menyebutkan bahawa Raja Kota Kembang Labu itu bernama Long Muhammad. Hasan Asyukri menyebut sajalah Long Muhammad nama dia, dan suami kepada Engku Pasir Mas. Sedangkan Ustaz Naku bukan Ustaz Nakula, Hasan Syukri menyebut, yang sebut Long Muhammad tu adalah Ustaz Nakula. Yang disebut oleh Hasan Syukri bahawa Raja Kota Kembang Labu tu nama dia Long Sulong, berkahwin dengan Engku Pasir Mas, anaknya Raja Legeh. Ini adinda Raja Legeh, itu anaknya Raja Legeh. Jadi situ ada perbezaan dari segi watak-watak. Tapi dari segi jalan cerita, ketiga-tiga teks ini menyebut jalan cerita yang sama, iaitu pertama, adanya anak-anak raja daripada Patani atas sebab-sebab tertentu telah berhijrah ke Kelantan. Ada setengah dihalau, ada 2 kali halau. Pertama Long Sulong kena halau, lepas tu Long Yunus pun kena halau. Kemudian di sini disebutkan Long Yunus saja dihalau kan ke Kota Kembang Labu. Long Ghaffar datang Kota Kembang Labu. Ada riwayat yang sama kata mereka berasal daripada negeri Kembayat. Ada daripada Kembayat datang ke Patani, kemudian ke Kelantan. Itu gambar jalan cerita sama. Kemudian tentang pembunuhan isteri raja ataupun Engku Pasir Mas, menjalani cerita yang sama. Kemudian dari segi penglibatan Long Ghaffar dan Long Yunus di istana, menjalani cerita yang hampir sama. Kemudian berakhir tu ialah dengan pergerakan mereka ke Terengganu. Itu
pada zaman peralihan, di mana kalau kita boleh gambarkan daripada cerita-cerita itu, saya sebut tadi, apabila mangkatnya Sultan Omar Jembal sekitar tahun 1721, maka menantunya itu Long Bahar, suami kepada Raja Pah, telah diangkat menjadi raja Jembal yang baru. Sedangkan Long Bahar ni bukan daripada keluarga Jembal, tapi daripada petani. Kemudian bila Raja Long Bahar meninggal, dia digantikan oleh anak-anaknya Long Sulaiman. Dan Long Sulaiman ini yang disebut di sini ada beberapa tempat namanya bertimbul. Long Sulaiman menjadi raja. Kemudian pada zaman Long Sulaiman itulah berlaku konflik-konflik apabila menantunya Raja Legeh ataupun sepupunya Long Muhammad, anak kepada Long Sulong, Tuan Sulong itu, telah membunuh Long Sulaiman dan Long Muhammad menjadi Raja Kelantan. Itu berlaku perubahan lah, peralihan. Kemudian bila Long Muhammad jadi Raja Kelantan, bernaung di bawah Raja Legeh, maka pembunuhan Engku Pasir Mas itulah yang menyebabkan Long Muhammad dibunuh. Kemudian adinda Long Muhammad Long Pandak dijadikan raja oleh Raja Legeh. Maka pembunuhan Long Sulaiman, pembunuhan Long Muhammad itu sebenarnya menimbulkan dendam yang berpanjangan di dalam keluarga masing-masing. Adalah dendam-dendamnya, dan akhirnya Long Yunus telah bangkit untuk menuntut bela. Dan akhirnya Long Yunus lah menyerang Kota Kembalabu. Baik. Dalam hal yang kedua, kita boleh lihat juga pada malam ini, mungkin sempat dua cerita ni saja, iaitu kisah pembentukan dinasti Long Yunus. Selepas daripada proses peralihan ataupun konflik-konflik yang berlaku di antara beberapa orang raja dan putera raja yang melibatkan Patani, melibatkan Legeh dan sebagainya, maka kita lihat bagaimanakah sebenarnya proses pembentukan dinasti Long Yunus sebagai dinasti Kelantan moden. Kerana sehingga hari ini yang memerintah Kelantan ialah dinasti Long Yunus. Menurut Ustaz Nakula, bahawa Long Sulaiman yang menjadi raja di Kelantan itu dikenali juga dengan nama Wan Anun. Nama asal dia Wan Anum, ataupun ada setengah sebut nama dia Wan Nik ataupun Long Nik. Kemudian nama sebagai raja Long Sulaiman, ataupun nama tahabannya Raja Long Sulaiman. Long Sulaiman ni ada seorang putera tunggal dia bernama Long Yunus. Ceritanya disebut tadi kan, Long Yunus tu ialah anak Long Sulaiman hasil perkahwinannya dengan seorang menteri. Kemudian kata dia, ketika Long Yunus lahirkan tu, Long Sulaiman tidak ada di Petani. Dan saya tahu yang panjang, dan mereka tak bertemu dengan Long Yunus tu sekitar 35 tahun. Dalam banyak catatan menyebut bahawa Long Yunus Long Sulaiman selepas satu ketika dia berpindah ke Kelantan dan menjadi, bukan dia berpindah ke Kelantan kan, dia menjadi dia sebut dia dihantar oleh Long Bahar pergi belajar. Jadi wallahu alam yang mana satu. Tapi kata dia Long Sulaiman itu meninggalkan anak nama Long Yunus. Kemudian oleh kerana dia tiada lah, maka anaknya Long Yunus itu dijadikan anak angkat oleh Raja Nancayang. Dan dia sebut kan, tapi dia halau disebabkan oleh cerita nujum tadi. Maka katanya Long Yunus itu pun bawa diri ke Kelantan dan hidup dalam keadaan miskin bersama orang awam. Tidak disebut duduk di istana Kota Kembalabu, tapi disebut ialah tinggal bersama orang awam dan menjadi orang miskin lah di Kelantan untuk tempoh berapa lama, 35 tahun tadi. Kemudian satu masa Long Yunus ini telah bersahabat dengan Long Gafar. Sedangkan Long Gafar ni adalah seorang juara laga ayam. Long Gafar tu asalnya anak Raja Reman kata. Jadi Long Yunus pun dah jadi tabiat dia sama. Duk berjalan sana sini dengan Long Sulaiman, dengan Long Gafar, dia pun belaga ayam juga. Cuma kata mereka ketika mereka pergi bersabung ayam di sana sini tu, sebenarnya mereka tidak bertaruh atau tidak berjudi, hanya belaga ayam saja.
Kalau menang, menang. Kalah, kalah. Tapi jadi satu hobi. Bukannya pergi bertaruh, kemudian belaga ayam. Kalau menang, dapat imbuhan-imbuhan. Tidak. Jadi sudah itu, kata dia, masa tengah bersambung-sambung tu, jadi dua orang ni, Long Sulaiman dengan Long Ghaffar dengan Long Yunus ni, dua sahabat ni, akhirnya pergi ke Terengganu untuk bersabung ayam. Maka di Terengganu itulah, ketika mereka berterengganu itu, tiba-tiba berlaku satu peristiwa di Kelantan, iaitu kematian Long Muhammad. Dia tak sebut Long Muhammad tu dibunuh oleh Raja Legeh, tapi sebut Long Muhammad mangkat. Lalu takhta Long Muhammad itu diambil alih oleh adindanya bernama Long Pandak. Cuma beza dia, bila Long Pandak ni memerintah, kata Ustaz Nakula, Long Pandak itu seorang raja yang zalim, dan dia menindas rakyat, yang menyebabkan Long Yunus yang merupakan putera Long Sulaiman merasa kasihan pada rakyat Kelantan yang telah dizalimi oleh Long Pandak. Maka dari situlah Long Yunus telah bermohon kepada Raja Terengganu, iaitu Sultan Mansur, supaya dia diberikan bantuan tentera ataupun hulu balang untuk membebaskan orang Kelantan daripada kezaliman Long Pandak. Lalu akhirnya pada tahun 1765, Long Yunus membawa askar-askar di Terengganu menyerang kota Kembang Labu dan berjaya mengalahkan Long Pandak dan melepaskan Kelantan daripada pengaruh Legeh. Dan berakhirlah kezaliman itu. Maka Long Yunus pun diangkat menjadi Raja Kelantan pada tahun 1665 itu. Kemudian pada tahun 1765 jadi raja. 1777, sekitar 12 tahun kemudian, Long Yunus kemudian memindahkan kerajaannya daripada kota Kembang Labu dan berpindah ke Kota Baru. Di Kota Baru, belum bernama Kota Baru lagi, tapi di Kota Baru sekarang. Dia membina kotanya di satu tempat di kawasan Kampung Sirih sekarang ini, dan tempat itu dinamakan Kota Pengkalan Galuh, ataupun Pengkalan Galuh ni makna permata. Dan saya cenderung mengatakan bahawa tapak Kota Pengkalan Galuh itu ialah di sekitar kawasan Istana Kota Lama sekarang. Istana tepi Sungai Kelantan tu, Istana Kota Lama tu kan, Jalan Sultanah Zainab tu, di kawasan itulah terletaknya Kota Pengkalan Galuh. Itu menurut Ustaz Nakula. Mungkin ada maklumat-maklumat lain yang berbeza, tapi yang saya sebut ni ialah menurut apa yang disebut oleh Ustaz Nakula. Kemudian dalam riwayat Kelantan disebutkan bahawa Kota Kembang Labu yang menghadapi konflik kerana pembunuhan Engku Pasir Mas telah diserang oleh Raja Legeh. Dalam serangan ini, Long Yunus, oleh kerana dalam serangan ini, menurut Hasan Syukri, dalam serangan ini yang membunuh Tuan Sulung ataupun Long Sulung Raja Kota Kembang Labu itu Long Ghaffar. Ada beza sikit, Long Ghaffar yang bunuh. Jadi di sini kata Hasan Syukri, Long Yunus ketika melihat Long Ghaffar tu menyerang dan membunuh Long Sulung, dia telah lari daripada Kota Kembang Labu, kemudian pergi ke Kota Jelasin. Di Kota Jelasin tu ada seorang pembesar yang dikenali sebagai Mandor Mis. Mandor Mis, nama dia Mis, ataupun Tuan Khamis, dikenali sebagai Mandor Mis. Kata dia Long Yunus datang ke rumah rumah Mandor Mis di Kota Jelasin, bersembunyi di situ. Tak lama dia di situ, tiba-tiba Long Ghaffar datang bersama pengikut-pengikut dia dari Perman, yang menyebabkan Long Yunus menyangka tujuan kedatangan Long Ghaffar itu ialah untuk mencarinya. Dia pun lari daripada rumah Long Mandor Mis, lari ke Tumpat. Lepas Mandor Mis
menyiasat, akhirnya dapat tahu bahawa Long Ghaffar sebenarnya bukan mencari Yunus, tapi dia dalam perjalanan ke Terengganu. Maka Long Yunus pun kembali ke Kota Jelasin. Di situlah kata dia mula timbul persahabatan di antara Long Yunus dengan Long Ghaffar. Kemudian Long Yunus pun akhirnya mengikuti Long Ghaffar bersama-sama ke Terengganu. Sampai di Terengganu, selepas menghadap Sultan Terengganu dan sebagainya, tiba-tiba datang orang-orang Bugis, perompok-perompok, lanun-lanun daripada tengah laut ni, orang Bugis mendarat di Terengganu, lalu menghadap Sultan Terengganu, menawarkan kepada mereka pilihan, sama ada bersabung ayam lawan ayam Bugis, ataupun lanun-lanun tu akan rompok negeri Terengganu. Jadi Sultan Terengganu pun tak ada pilihan, dia pun setuju bersabung ayam, tapi ayam tak ada. Maka di situlah Long Yunus menawarkan supaya ayam Long Ghaffar tu berlawan dengan ayam Bugis mewakili Terengganu, dan ayam tu bernama Bakas Racun. Bakas Racun tu ayam Long Ghaffar. Maka berlakulah persabungan antara ayam Long Ghaffar dengan ayam Bugis itu, dan sudahnya menang ayam Long Ghaffar. Bila ayam Long Ghaffar menang, suka gembiralah Sultan Terengganu. Dan Sultan Terengganu ni raja ataupun Sultan Mansur ataupun terkenal yang marhum Janggut itu menawarkan kepada Long Yunus kita kata harta lah, emas perak dan sebagainya. Dia tak nak. Dia kata kalau nak, Sultan nak bagi, Sultan kurniakan kepada dia hulbalang. Kenapa? Kerana dia nak tebus balik pembunuhan ayah dia dulu. Lalu dikurniakan oleh Sultan Terengganu sekitar 600-an tentera. Lalu Long Yunus bersama Long Ghaffar menyerang kota Kebalabu dan berjaya mengalahkan Raja Kebalabu, dan hasil daripada itulah Long Yunus diangkat menjadi raja kota Kebalabu, Raja Kelantan lah, Raja Kelantan yang baru, dengan tak disebutkan tahun. Adapun Long Ghaffar sebagai pembantunya yang utama itu dilantik menjadi Mangku Bumi, atau Mangku Bumi Perdana Menteri lah, yang diberi gelaran Engku ataupun Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri. Kemudian seorang lagi tokoh yang penting dalam perang ini, kata Hasan Syukri, ialah Sultan Adas, atau bukan dikenali sebagai penghulu Adas, yang dilantik oleh Long Yunus menjadi orang kaya hulu balang Kadok ataupun penghulu Kadok lah, ataupun dikenali sebagai Datuk Kadok. Itu penghulu Adas, salah seorang daripada kita kata hulu balang utara atau panglima dia lah, panglima kepada Long Yunus dalam peristiwa ini. Itu menurut Hasan Syukri bagaimana proses pembentukan kerajaan atau dinasti Long Yunus itu berlaku. Jadi pada situlah Long Yunus pun menjadi raja. Adapun Long Ghaffar dan penghulu Adas diberi jawatan masing-masing seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian Osman Yusof menyebutkan dalam jalan cerita yang tidak jauh berbeza dengan Hasan Syukri, di mana fokus cerita itu ialah kepada pertama konflik yang berlaku di Terengganu akibat kedatangan orang Bugis itu yang berkesudahan dengan sabungan ayam. Kemudian bantuan Sultan Terengganu kepada Long Yunus untuk membolehkan dia mengambil alih kerajaan. Di mana menurut ringkasan tarikh Kelantan, dia menyebutkan bahawa ketika Long Yunus dan Long Ghaffar lari daripada kota Kebalabu ketika perang itu berlaku dan bersembunyi di tanah serendah Sekemur Bunga. Daripada situ mereka akhirnya kita kata pergi ke Terengganu. Dan ketika sampai di Terengganu itu, tiba-tiba datang orang Bugis hendak merompak negeri Terengganu. Tetapi sebelum merompak, dia kita kata offer kepada Sultan Terengganu, pilih nak kena rompak ke atau nak sabung ayam. Tapi sabung ayam itu bukan sabung free, sabung itu dengan pertaruhan. Di mana pertaruhan itu ialah sekiranya orang Bugis menang dalam persabungan itu, negeri Terengganu akan jadi milik orang Bugis. Tapi kalau orang Bugis itu kalah, kesemua 7 buah jong atau 7 buah kapal yang bawa harta rompakan itu akan menjadi milik
Raja Terengganu. Maka berlakulah persambungan ayam antara ayam orang Bugis dengan ayam Long-Gaffa yang berkesudahan dimenangi oleh Long-Gaffa. Maka gembira Sultan Terengganu itu, dan akhirnya Sultan bersetuju dengan permintaan Long Yunus untuk dibekalkan tentera dan juga senjata. Diberikan tentera ataupun hulu balang dan senjata untuk membantu Long Yunus mengambil alih semula kerajaan Kelantan. Maka berlakulah serangan Long Yunus daripada Terengganu ke atas kota Kebun Labu, dan akhirnya jatuhlah Raja Kota Kebun Labu, dan Long Yunus pun menjadi raja di Kelantan. Menjadi raja di Kelantan, dan ketika Long Yunus jadi raja di Kelantan, Long Yunus dikatakan menjadi raja tua dan Long-Gaffa menjadi raja mudanya. Istilah dia raja tua dan raja muda. Jadi daripada situ Long Yunus telah memerintah di Kota Baru. Adapun Long-Gaffa sebagai raja muda memerintah di Jeram. Jeram tu Pasir Putih sekarang, Jeram lah. Jeram Pasir Putih tu. Tempat Tok Janggut tu. Jadi kata dia begitulah permulaannya Long Yunus membentuk dinasti dia menjadi raja di Kelantan hasil daripada pertolongan Raja Terengganu. Nampaknya dalam hal pembentukan dinasti Long Yunus ini, ketiga-tiga kita boleh katakan ketiga-tiga teks ini telah mengaitkan kemenangan Long Yunus itu ataupun kekuasaan Long Yunus di Kelantan itu daripada bantuan Terengganu. Dikaitkan dengan bantuan Terengganu. Itu tidak ada khilaf lah antara ketiga teks bahawa Long Yunus pergi ke Terengganu. Sama ada berlaku persambungan ayam ataupun tidak, itu cerita nombor 2. Tapi dengan bantuan Sultan Terengganu, Long Yunus bersama Long-Gaffa menyerang Kelantan dan mengambil alih negeri Kelantan daripada kekuasaan Legeh yang menguasai kerajaan yang berpusat di Kota Kebun Labu. Dan daripada situ maka Long Yunus membentuk kerajaannya, kerajaan dinasti Long Yunus sebagai pengasas bersama Long-Gaffa. Dan Long-Gaffa tu diberikan satu kedudukan yang lain. Walaupun ada macam-macam pendapat, kita tak kisah pendapat tu, tapi disebut bahawa Long Yunus dijadikan raja dan Long-Gaffa dijadikan Perdana Menterinya ataupun wazir lah, kita kata wazir atau Perdana Menteri yang bergelar Engku Seri Maharaja Perdana Menteri. Cuma disebut lebih detail oleh Osman Yusof bahawa Long-Gaffa memerintah di Jeram, adapun Long Yunus memerintah di Kota Baru. Begitulah gambarnya. Kita di sini kita nampak tidak banyak beza dari segi jalan ceritanya dalam bab pembentukan dinasti Long Yunus. Yang berbeza tu mungkin ada sikit-sikit perkara yang berbeza sama detail atau tak detail. Saya rasa itu tidak sangat penting, tapi yang penting di sini bahawa ada kesepakatan dari segi ketiga-tiga pengarang ini menyatakan bahawa selepas perang Kota Kebun Labu yang membunuh Raja Kebun Labu ketika itu, Long Yunus bersama Long-Gaffa pergi ke Terengganu bersabung ayam. Dan hasil daripada itu, Sultan Terengganu telah memberi bantuan kepada Long Yunus dan Long-Gaffa, lalu mereka telah menyerang Kota Kebun Labu dan berjaya mengambil alih kekuasaan. Maka Long Yunus pun ditabalkan menjadi raja, maka bermulalah dinasti Long Yunus. Itulah secara umum permulaan ataupun kita kata pengasasan atau pembentukan dinasti Long Yunus. Jadi oleh kerana masa pun sudah tidak mengizinkan, saya memang tak sempat lagi untuk bercakap ataupun membahaskan berkenaan dengan bagaimana dinasti Long Yunus itu berkembang dan apakah konflik-konflik yang berlaku di sepanjang sejarah sehingga dinasti Long Yunus itu benar-benar stabil dan mereka kekal memerintah sehingga hari ini. Kerana dalam dinasti Long Yunus itu di peringkat awal ataupun 50 tahun yang pertama sebenarnya diwarnai oleh konflik, perebutan kuasa dan juga perang saudara.
memang berlaku. Di antara tahun 1800 sehingga tahun 1850, 50 tahun itu memang banyak perang saudara yang berlaku. Sehingga ada kajian-kajian dibuat oleh pengkaji barat. Misalnya ada satu kajian oleh Skinner kan, yang menyebut yang bertajuk The Civil War, Kelantan Civil War, kerana berlaku perang saudara yang agak tegang juga dalam tempoh 50 tahun itu. Jadi hal-hal tersebut saya berharap kita boleh bahaskan lagi dalam sesi yang akan datang. Oleh kerana kita tak dapat menghabiskan pada malam ni, insya-Allah pada sesi yang pertama tahun hadapan ataupun seri yang ke-53, kita akan menyambung ulasan teks ini, perbandingan teks ini, untuk kita melihat secara umum, tetapi dalam bentuk perbandingan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sepanjang zaman kerajaan dinasti Long Yunus, khususnya antara tahun 765 sehingga tahun 1930, kerana kedua-dua teks ini berhenti kat situ kan. Jadi kita akan fokus perbandingan itu dalam tempoh tersebutlah, untuk kita melihat peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Peristiwa-peristiwa seperti peristiwa banjir, peristiwa kemarau tu mungkin itu kita tak perlu bincang, kebakaran sebagainya, tapi peristiwa-peristiwa politik yang mengubah, yang menukarkan pemerintah dan semua itu, kita akan fokus dalam perbandingan teks yang akan kita buat pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi untuk malam ni saya rasa sekali itulah dapat kita kongsi, dan saya berharap semua rakyat Kelantan supaya jaga diri masing-masing, berhati-hati. Hujan begitu lebat dan angin begitu kencang, mungkin kita terdedah dengan kemungkinan banjir besar. Jadi masing-masinglah dapat menjaga diri, menjaga keselamatan masing-masing. Kalau tak ada keperluan, kita tak payah keluar rumah tempat hujan sebagainya, kerana kita bimbang takut bencana besar yang akan berlaku sebagaimana ramalan-ramalan yang disebutkan. Kerana di Selangor hal-hal seperti itu sudah berlaku. Jadi kita harap di Kelantan kita boleh bersiap awal, dan siapa yang patut pindah tu pindahlah, sebagaimana yang diarahkan oleh kerajaan, supaya kita dapat menyelamatkan nyawa masing-masing sekiranya berlaku bencana banjir yang besar. Dan walaupun kita sebenarnya berharap kepada Allah Ta'ala supaya kita semua dilindungi daripada bencana dan juga keburukan-keburukan yang timbul daripada bencana tersebut. Mudah-mudahan keperhatian tuan-tuan, persiapan dan juga tindakan-tindakan yang positif yang tuan-tuan buat dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda kita sekiranya berlaku bencana. Wallahu alam. Saya uti setakat tu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.